Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan kedua bagi etika dan penghayatan dan peradaban bagi faktor masyarakat dan demografi memperangi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Sebaiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dan kawan-kawan saya akan memperkenalkan diri mereka. Saya Muhammad Syakir Wali Bangsa Puan, bernama metrik 17 di DK21F1065. Hari ini saya adalah pembentang pertama dan saya akan membentangkan tentang masyarakat. Okey, masyarakat menurut definisi maksud Dewan Bahasa pada tahun 2005 bermaksud kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan dan tertentu. Okey, aturan ini mengikut kelompok dan juga berbudaya mengalami perubahan dan berinteraksi mempunyai kepimpinan di mana setiap daripada Malaysia, orang-orang di Malaysia perlulah mempunyai kelompok tertentu berbudaya, seperti contoh budaya India dan budaya Cina dan lain-lain mengikut budaya mereka masing-masing. Di sini juga mereka boleh menyebabkan melakukan perubahan terhadap Malaysia, di mana populasi yang akan berubah setiap tahun dan akan dipantau oleh buruh atau akan dipantau oleh kerajaan. Okey, dengan itu mereka juga perlu berinteraksi, di mana antara mereka perlu mempunyai satu bahasa, iaitu bahasa Melayu digunakan di Malaysia untuk berinteraksi antara satu dan lain. Dan juga mempunyai kepimpinan, di mana kita boleh lihat banyaknya contoh macam Perdana Menteri wakili rakyat Malaysia daripada kepimpinan dan juga kepimpinan terhadap di Malaysia. Okey, bagi demografi, iaitu sebuah kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk dari segi saiz, kepadatan, taburan, kelahiran, kematian dan lain lagi dalam tempoh waktu tertentu. Faktor menyebabkan orang lambat laun berusaha memperoleh kerja bagi ditulis pada kamus Dewan edisi keempat. Di sini kita boleh lihat bahawasanya demografi ini adalah sebuah kajian yang akan dilakukan setiap tahun bagi melihat populasi dan juga kenaikan di Malaysia dan juga penurunan di Malaysia. Di sini juga mereka akan menggunakan dua analisis daripada kajian, iaitu analisis demografi, di mana kajian tentang perubahan penduduk seperti fasilitasi kesuburan, mortaliti, kematian dan juga nutrisi penghijrahan, dan juga kajian kependudukan melihat hubungan antara komponen dan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik dan lain-lain. Okey, bagi analisis demografi terhadap masyarakat, secara analisis statistik, dia bertanggungjawab untuk kajian populasi manusia dalam masa yang diberikan hubungan dengan saiznya, wilayah dan struktur. Ini biasanya akan dilakukan setiap negeri, di mana di Selangor menteri besar dan juga di mana dan tempat-tempat dan negeri lain akan dipantau oleh pemimpin mereka sendiri. Secara dinamik pula bertanggungjawab terhadap kajian evolusi populasi manusia dari masa ke semasa dan faktor-faktor yang membuatnya merubah definisi, taburan, geografi, strukturnya. Oleh itu, ia berkaitan dengan rangkaian petunjuk seperti kadar kelahiran, kadar kematian, persenyawaan dan penghijrahan. Penghijrahan ini termasuklah imigrasi. Okey, di sini kita boleh lihat di mana kerajaan cuba akan mengira kadar kematian dan juga kelahiran di Malaysia. Contohnya seperti digambar populasi Malaysia suku tahun pertama pada 2019, di mana kita boleh lihat berlakunya peningkatan dan juga penurunan pada kedua-dua, di mana pada peningkatan terhadap populasi lelaki dan perempuan, dan juga kurang populasi kelahiran di Malaysia, dan juga
penurunan kematian di Malaysia pada 2019. Kejap kependudukan, sini kita boleh lihat taburan peratus penduduk mengikut kaum di Malaysia pada tahun 2010. Di sini kita boleh lihat 50.1%, Melayu dan Cina 22.6%, Bumi Putera lain-lain iaitu 11.7%, India 6.7%, dan lain-lain 0.8%, warga asing 8.2%. Sini kita boleh lihat bahawa jumlah populasi akan pada 2010. Bagi cabaran ekonomi ini, dalam perspektif Maslow dan juga Kohlberg, pemikiran etika tinggi berlaku apabila seorang individu itu bebas daripada kepentingan peribadi dan pihak lain, iaitu tindakan dan keputusan etika dibuat di atas kesedaran diri yang tinggi. Tapi manakala dari perspektif Islam pula, Al-Ghazali iaitu yang mengatakan akhlak atau etika adalah sifat kerohanian yang diterjemahkan dalam pembuatan yang baik kerana kesedaran terhadap Allah. Ini boleh dilihat apabila kerana Islam mengajar kita untuk berbuat baik kerana Allah dan ikhlas supaya tidak berlakunya ketidaksafahaman. Bagaimanapun, cabaran terkini terhadap masyarakat adalah berkaitan keperluan yang perlu dipenuhi, antaranya mengurangkan jurang antara kaya dan yang miskin, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda, dan juga meningkatkan ekonomi pertanian, makanan, keselamatan dan juga kualiti masyarakat. Di sini kita boleh tahu bahawasanya cabaran-cabaran ini berlaku pada era ini disebabkan demografi yang meningkat dan juga berlakunya perubahan yang sangat-sangat drastik. Ini adalah sos dan juga saya punya laman web yang saya gunakan untuk mendapatkan maklumat tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafifi bin Samsul, Biometrics 17 D3 21 F1073 dari kelas D3 2C akan menerangkan tentang cabaran-cabaran masyarakat terhadap pembinaan etika dan peradaban. Cabaran-cabaran pertama yang saya akan menerangkan adalah cabaran sosial. Dari segi aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama yang telah memberikan banyak sumbangan terhadap tamadun Malaysia, seperti Islam yang mengajarkan prinsip umum yang mengamalkan dan mengajarkan segala kebaikan dan mencegah dari melakukan kejahatan. Konsep-konsep umum yang lahir daripada budaya masyarakat Melayu telah disesuaikan dengan amal kebaikan dalam ajaran Islam. Contoh-contoh cabaran sosial yang dihadapi sekarang. Pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Contohnya, remaja dan kanak-kanak sekarang, mereka lebih mahir dalam bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu, menyebabkan bahasa Melayu ini semakin merosot. Pekerjaan sekarang juga, mereka lebih mementingkan individu yang mahir dalam bahasa Inggeris, menyebabkan bahasa Melayu ini dipandang kedua. Seterusnya, penyebaran budaya barat. Contohnya, budaya punk yang diikuti oleh remaja dan juga orang dewasa. Budaya punk ini disebarkan daripada negara barat. Ketiga, masalah sosial. Contoh masalah sosial ini adalah kes kemasukan remaja dalam juvana semakin meningkat setiap tahun kerana mereka terikuti dengan rakan-rakan mereka melakukan jenayah ataupun ibu bapa yang mereka tidak memberikan kasih sayang yang cukup. Cabaran kedua, cabaran politik.
politik ini bukan hanya boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat, tetapi mampu melemahkan seluruh struktur kuasa dan pentadbiran. Oleh itu, politik ini adalah salah satu faktor yang penting dalam pembangunan negara. Cabaran-cabaran besar yang mesti ditangani dalam politik. Salah satu, celik sejarah dalam kalangan rakyat. Kedua, kebebasan bersuara seperti demokratik. Contohnya, contoh demokratik itu adalah rakyat diberi bebas untuk memilih pemimpin negara. Ketiga, semangat cintakan negara dan kurangnya penghayatan dalam aspek negara. Keempat, mewujudkan sebuah negara bangsa. Okay. Cabaran ketiga, cabaran pembangunan budaya. Sesuatu bangsa wajib memerlukan jati diri yang kukuh supaya tidak ketinggalan zaman. Sifat jati diri ini adalah nilai-nilai dalaman yang kuat dan kukuh seperti rajin, yakin diri, jujur, inovatif, gigih, positif, dan lain-lain. Contoh-contoh isu-isu penting tentang pembinaan karakter adalah mengurangkan stereotip, meningkatkan semangat kesatuan dalam kepelbagaian, dan minda kelas pertama lawan minda kelas ketiga. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ali Hafizal bin Azhari. Nombor matrik saya 17TTK21F1061. Nama pensyarah saya Puan Norwati binti Muhammad Jawan. Saya sebagai pembentang yang ketiga akan menerangkan tentang faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Pengenalan, maksud peradaban, keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa, masyarakat dan lain-lain. Budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adat sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kumpulan manusia. Sesuatu etnik mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya kawasan tertentu. Peradaban bersifat universal, melintasi sempadan geografi, melampaui batasan etnik, bangsa dan masyarakat. Sebagai contoh, di Malaysia, komuniti Melayu adalah kelompok yang bertanggungjawab membina peradaban Melayu di wilayah Tanah Melayu pada era pra-kolonial. Ciri-ciri tamadun. Yang pertama, berkelompok. Berkelompok bermaksud dalam sesebuah kawasan itu mereka hidup dalam keadaan berkumpulan. Nombor 2, berbudaya. Bermaksud sesuatu kelompok itu mempunyai budaya dan adat resam yang tersendiri. Yang ketiga, mengalami perubahan. Bermaksud mereka mengalami perubahan dari segi bercakap, dari segi adat dan budaya mereka. Yang keempat, berinteraksi. Itu berinteraksi bermaksud mereka boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Yang kelima, mempunyai kepimpinan. Bermaksud dalam sesebuah kelompok atau kumpulan, mereka mempunyai seorang ketua yang akan memimpin sesuatu kelompok atau kumpulan itu. Yang keenam, mempunyai aturan sosial, susun lapis, kelas, status dan kasta. Sebagai contoh, kita boleh petik daripada zaman kerajaan Melayu Melaka. Sebagai contoh, yang pertama sekali ialah Sultan, yang kedua ialah para bangsawan, pembesar, yang ketiga ialah para orang biasa lah yang orang panggil, dan yang keempat ialah para hamba. Itulah yang dimaksudkan dengan susun lapis, kelas, status dan kasta. Seterusnya, ciri-ciri masyarakat majmuk. Pertama, dari sudut politik, bermaksud
bangsa yang mempunyai tingkah laku tersendiri dalam pendirian politik. Parti politik dominan lebih berteraskan perkauman dan mengamalkan politik perkauman. Ini sebagai contoh, parti politik yang berteraskan perkauman dan mengamalkan politik perkauman adalah seperti parti politik yang ada di Malaysia, ialah parti politik DAP. Seterusnya, selain itu, terdapat juga parti politik yang berasaskan keagamaan kerana mempunyai pendirian kepercayaan yang berbeza. Sebagai contoh politik ini ialah yang kita boleh ambil ialah parti politik PAS. Dari sudut ekonomi, masyarakat majmuk membawa erti setiap masyarakat mempunyai pengkhususan pekerjaan yang berbeza. Perbezaan pekerjaan juga membawa kepada perbezaan tempat tinggal, taraf kehidupan dan komposisi kaum di setiap negeri. Setiap bangsa mempunyai interaksi yang lebih dalam lebih dalam kaum masing-masing dan kurang berinteraksi dengan kaum luar. Ini bermaksud kaum lebih cenderung untuk berinteraksi sesama kaum sahaja dan mereka tidak ada niat untuk berhubung dengan kaum lain. Sebagai contoh, kaum Cina lebih suka berinteraksi dengan kaum Cina sahaja dan dia mungkin kurang selesa untuk berinteraksi dengan kaum Melayu. Itu antara contohnya. Kemudian, masyarakat majmuk juga mempunyai azam sosial yang sama. Kewujudan pelbagai kaum dan etnik juga mewujudkan kehidupan yang penuh berprasangka, konflik dan pertentangan dalaman dan luaran. Ayat ini bermaksud, sebagai contoh orang Cina, sebagai contoh orang India berkomunikasi, berinteraksi sesama mereka dalam bahasa India, yang mana ketika itu ada kaum lain. Sebagai contoh, ada kaum Melayu yang berdekatan dan ini akan membuatkan orang Melayu itu rasa seperti dia berfikiran yang tidak baiklah dengan orang yang orang India tu. So ini akan menyebabkan konflik berprasangka dan pertentangan dalaman dan luaran. Sekian saja itu daripada saya, Ali Hafizal. Itu saja. Terima kasih. Kami bin Ali Amran dari kelas etika 2C yang membentangkan tentang faktor masyarakat dan demografi yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Saya sebagai pembentang kelima ingin menerangkan beberapa kesan-kesan terhadap masyarakat. Pengenalan. Kesan-kesan demografi kepada masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan menjadi lebih bertamadun. Yang kedua, hubungan masyarakat yang penuh hormat menghormati antara satu sama lain. Dan yang ketiga, kesan kepada demografi ini telah membawa kepada pendekatan ke arah keharmonian dan kedamaian. Pertama, masyarakat bertamadun. Baiklah, kita akan mengenali maksud tamadun, iaitu tamadun bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Perkataan tamadun juga ini telah diambil daripada perkataan Arab, iaitu mudun, madain dan madana, yang bermaksud pembukaan bandar. Seterusnya, terdapat beberapa ciri-ciri masyarakat bagi mewujudkan sebuah tamadun. Yang pertama, bentuk agama yang tinggi. Agama telah memainkan peranan yang penting bagi mewujudkan sebuah tamadun. Yang kedua, sistem undang-undang yang teratur. Dalam sebuah tamadun juga, sistem undang-undang ini amatlah penting bagi mewujudkan sebuah tamadun yang baik. Dan yang ketiga, bahasa dan sistem tulisan yang maju. Setiap tamadun mempunyai bahasa dan sistem tulisan yang tersendiri dan mereka telah memajukan bahasa dan sistem tulisan mereka. Dan yang keempat, bentuk-bentuk kesenian dan keseni bina yang istimewa. Kena mengetahui setiap tamadun mempunyai bentuk kesenian dan seni bina yang tersendiri. Hal ini bagi menunjukkan
sesebuah tamadun ataupun melambangkan sesebuah tamadun tersebut. Dan akhir sekali adalah kehidupan bandar. Kedua, hormat menghormati. Istilah hormat bermaksud pandangan yang tinggi terhadap seseorang. Kita akan melayan seseorang itu dengan penuh sopan apabila kita menghormati orang tersebut. Yang kedua, mengamalkan sikap hormat menghormati dalam kalangan masyarakat. Ialah kita sebagai masyarakat perlu menghormati antara satu sama lain, ataupun sesebuah tamadun itu akan mengamalkan sikap hormat menghormati dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, sikap hormat menghormati harus diterapkan dalam kalangan kehidupan seharian. Oleh itu, kita sebagai ibu bapa ataupun orang yang dewasa perlu menerapkan sikap hormat menghormati ini dalam kehidupan seharian dan menunjukkan sikap ini dalam pada kalangan muda. Dan yang keempat, mengubah mentaliti masyarakat terhadap sikap menghormati. Kita perlu mengubah setiap mentaliti masyarakat ini kepada sikap hormat menghormati ini, supaya kita mengetahui betapa pentingnya sikap hormat menghormati ini perlu diterapkan ataupun perlu dijaga. Dan yang akhir sekali, menimbulkan rasa harmoni dalam kalangan masyarakat. Sikap menghormati ini juga akan menimbulkan rasa harmoni dalam kalangan masyarakat apabila sentiasa dijaga walaupun di mana kita berada. Dan yang ketiga, keharmonian dan kedamaian. Yang pertama, mengekalkan keharmonian negara. Sesebuah tamadun itu akan menjaga keharmonian negara dengan mengamalkan sikap-sikap yang baik dalam tamadun tersebut. Dan yang kedua, memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keharmonian yang telah kita kecapi. Kita sebagai masyarakat perlu memainkan peranan yang penting bagi menjaga keharmonian yang telah kita kecapi sejak zaman nenek moyang kita lagi. Kita perlu sentiasa mengamalkan sikap-sikap yang baik bagi mengekalkan keharmonian sesebuah negara. Dan yang ketiga, terapkan kepentingan perpaduan kepada generasi muda. Kita juga perlu memainkan peranan yang penting bagi menerapkan keharmonian dan kedamaian ini terhadap generasi muda. Hal ini kerana generasi muda adalah tonggak kejayaan sesebuah negara, kerana mereka akan menggantikan tempat kerajaan bagi mewujudkan ataupun membina negara yang maju pada masa akan datang. Dan akhir sekali, sini terdapat kesimpulan daripada pembincangan saya. Yang pertama, daripada beberapa kesan tersebut telah membawa kesan yang positif kepada sesebuah negara. Dan ini kerana sikap-sikap yang baik amatlah penting dan telah membawa kesan yang positif. Dan yang kedua, mengekalkan keamanan negara. Dan yang ketiga, membawa kebudayaan yang baik pada masa akan datang. Bila setelah kita mengekalkan keamanan negara, kita akan bawakan kebudayaan yang baik pada masa akan datang. Dan seterusnya, ini adalah sumber rujukan yang saya rujuk bagi membuat slide ni. Baiklah, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sudirman Bizani, nombor matrik saya 17 DTK 21F1083, kelas DTK 2C. Akan menerangkan tentang faktor masyarakat dan demografi yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban Malaysia itu sendiri. Okey, jadi tanpa membuang masa, mari kita mengenali apakah itu yang dikatakan masyarakat dan demografi. Okey, mengikut rujukan daripada Wikipedia itu sendiri, masyarakat merujuk kepada sekelompok manusia yang tinggal bersama dan saling berinteraksi antara mereka. Dengan kata lain, penghubung antara individu itu tersendiri. Jadi, masyarakat ini memerlukan kestabilan individu dan sanggup menolong antara satu sama lain yang menimbulkan nilai murni kerakyatan, hak dan etika. Demografi pula adalah bentuk kajian drastik, maksud saya statistik, maafkan saya, terhadap manusia yang merangkumi masyarakat dalam bidang sosiologi.
Demografi boleh dikategorikan sama ada dalam kajian pengukuran populasi atau menganalisis hubungan proses ekonomi, sosial dan budaya itu sendiri. Jadi, okey, untuk pengenalan kita pada hari ini adalah hubungan etnik. Hubungan etnik dalam bahasa Greek adalah sebagai ethnos, adalah maksud kumpulan manusia atau bangsa. Ianya merupakan pengenalan terhadap seseorang terhadap kumpulan yang mempunyai ada keturunan nenek moyang yang sama, mempunyai keturunan dari segi sejarah, asal-usul, bangsa dan nilai tersendiri. Jadi ianya berkaitan dengan asal-usul terhadap individu itu sendiri yang mempunyai hubung kait yang dan ciri-ciri yang berkaitan antara satu sama lain. Jadi orang asli iaitu Bumi Putra dan orang Melayu adalah contoh yang terbaik yang hubungan etnik ni yang terdekat, kerana ianya mempunyai keturunan dari segi sejarah dan mempunyai budaya dan nilai yang hampir sama. Bukan setakat itu saja, dan mereka mempunyai asal usul yang sama, iaitu tanah air kita sendiri, iaitu tanah Malaysia kita, iaitu tanah Melayu pada ketika dahulu. Jadi untuk pengenalan terhadap proses hubungan etnik, kita ada terbahagi kepada 4 ciri-ciri. Untuk ciri yang pertama adalah amalgamasi, iaitu penggabungan budaya melalui perkahwinan tanpa mengubah budaya asal. Jadi apa yang dikaitkan antara penggabungan budaya melalui perkahwinan? Ianya seperti contoh seseorang yang mempunyai bangsa dan keturunan Cina itu sendiri berkahwin dengan antara bangsa dan keturunan Melayu. Jadi mereka berkahwin dan berlaku percampuran budaya di situ. Maka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, mereka mengamalkan amalgamasi, iaitu mereka menerapkan budaya mereka, bertradisional mereka tanpa mendiskriminasi antara satu sama lain, dan ini membawa maksud amalgamasi itu sendiri. Jadi untuk segregasi, iaitu adalah bentuk pengasingan kumpulan sosial, sama ada individu atau kumpulan. Jadi seperti contohnya di luar negara itu sendiri terdapat masyarakat orang putih dan orang yang berkulit gelap itu sendiri. Mereka mengasingkan diri diorang dan menetapkan ciri-ciri khas untuk terhadap individu tersebut. Dan akomodasi adalah satu proses kesedaran dalam masyarakat, iaitu untuk menghormati kaum-kaum yang berbeza. Dan yang terakhir adalah asimilasi, iaitu masyarakat minoriti yang mengikuti budaya masyarakat majoriti. Adalah contoh sepertinya adalah masyarakat yang kaum Jawa itu sendiri di tanah air kita Malaysia mengamalkan cukur jambul ketika upacara 40 hari selepas kelahiran anak itu sendiri, iaitu mereka mengikuti budaya orang lain, iaitu kaum lain, maksud saya iaitu kaum Melayu. Kaum Melayu juga mencukur jambul dan ada budaya yang diikuti oleh mereka itu sendiri. Seperti contoh kaum yang mengikuti budaya kaum Melayu dalam bercukur jambul adalah kaum-kaum yang berhijrah daripada kepulauan Sumatera itu sendiri, dan daripada kepulauan yang datang daripada negara lain, iaitu mungkin daripada Thailand. Bukan mungkin, ada sekelompok kaum Thailand yang berbangsa Siam. Okey. Untuk bentuk hubungan etnik yang berkaitan di Malaysia, okey, untuk amalgamasi yang kita ceritakan tadi adalah kaum Cina dengan Bumi Putra Melaka dahulunya telah melahirkan generasi peranakan. Dan apa itu peranakan? Peranakan ini adalah penggabungan antara orang yang daripada tanah air Cina berhijrah di Melaka suatu ketika dahulu dan berkahwin dengan orang di kota Melaka itu sendiri pada ketika dahulu, dan melahirkan peranakan. Dan peranakan itu juga dikenali sebagai baba dan nyonya hingga sekarang, dan masih lagi menetap di Melaka dan mempunyai jumlah yang agak ramai juga. Okey, untuk asimilasi, asimilasi diterapkan memulai kaedah pendidikan. Pendidikan macam mana itu? Jadi pendidikan ini adalah dalam bentuk yang kompleks. Dia ada memberi syarat kepada semua warga, tidak mengira bangsa atau kaum,
untuk mewajibkan lulus bahasa kebangsaan tidak mengenal kaum, bangsa dan agama itu sendiri. Jadi untuk segregasi masih berlaku. Mengapa ianya masih berlaku? Bagi saya, bidang pendidikan di mana sistem sekolah vernacular masih lagi diterapkan di Malaysia. Manakala dalam pekerjaan, seperti yang kita tahu, kebanyakan badan syarikat itu sendiri menetapkan satu syarat yang agak menjauhi kaum-kaum yang lain, disebabkan mereka menggunakan syarat yang tidak dapat diguna logik akal, seperti menggunakan bahasa selain bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir adalah akomodasi. Akomodasi di Malaysia sangat mendukacitakan oleh kerana Malaysia masih rendah memandangkan kajian dunia menetapkan negara Malaysia menduduki tempat ke-11 di carta negara paling rasis di dunia. Negara yang mempunyai kritikan terhadap bangsa yang agak tinggi di mata dunia, dan ini adalah sesuatu yang tidak membanggakan. Dan itu sahaja daripada saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.